Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, untuk kuliah pada pagi ini. Okay, sebelum saya meneruskan, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk seluruh ahli keluarga kita. Semoga kita mendapat keberkatan insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk kuliah hari ini saya menggunakan rakaman video. Dan perkara yang ingin saya bincangkan ialah tentang media sosial sebagai platform perniagaan. Seperti yang kita sedia maklum, penggunaan media sosial dalam perniagaan pada hari ini merupakan satu gaya hidup yang baru ataupun merupakan satu trend di kalangan usahawan-usahawan. Tidak kira usahawan kecil, sederhana ataupun multinational dan syarikat global sekalipun. Okay. Penggunaan media sosial ini semakin ketara apabila berlakunya pandemik COVID-19 pada hujung tahun 2019 sehingga kini. Okay. Media sosial ini dianggap sebagai satu nilai penggerak perniagaan di seluruh dunia. Malaysia juga sebagai negara yang menekankan perniagaan digital, menggalakkan usahawan menggunakan sebagai pembangkit perniagaan. Okey. Kita tengok pengenalan. Okay. Media sosial adalah asas transformasi ekonomi yang sedang pesat berkembang dari sudut seni bina perniagaan, komunikasi dan penyebaran maklumat. Okay, no wonder pada hari ini seperti yang kita sendiri mengalaminya, rata-rata aktiviti perniagaan pada hari ini menggunakan medium media sosial seperti Instagram, blog, IG, Facebook, Telegram, WhatsApp, sehingga kan WhatsApp sendiri dia ada apps business WhatsApp. Okay. Dan sebenarnya penggunaan media sosial ini merupakan satu inovasi dalam aktiviti perniagaan. Hari ini terdapat perniagaan yang terlibat dalam media sosial dan orang-orang yang aktif dalam mengendalikan perniagaan berasaskannya. Okey, mereka menjadikan media sosial ini sebagai salah satu alat komunikasi. Okey, untuk menyebarkan maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang mereka jual. Juga menjadi medium perantara untuk mereka mendapatkan sasaran pasaran. Penggunaan medium media sosial ini harus dikira ataupun dilihat sebagai salah satu peluang dan kelebihan untuk pemasaran sosialis, perkhidmatan, jualan dan penjenamaan. Kerana apabila sesuatu itu menjadi trend, usahawan harus sedar bahawa keadaan suatu waktu nanti akan menjadi semakin sukar. Okay, dan sekarang adalah masa yang tepat untuk mereka berjinak-jinak dalam penggunaan media sosial sebagai satu alat untuk mereka mengembangkan perniagaan. Okey. Apabila pasaran berkembang, pengguna akan mendapatkan sesuatu keinginan dan kehendak yang diperlukan secara lebih cekap dan efektif.
Mereka juga secara tidak langsung akan belajar untuk menyesuaikan diri. Dalam proses itu, individu dan masyarakat perlulah mempunyai pemahaman yang lebih canggih dan celik IT, sokongan masyarakat dan kehebatan dalam komunikasi media baru. Okay. Pengguna mempunyai pilihan dalam memastikan keperluan mereka mengikut kehendak dari segi penilaian kuantiti, harga, kualiti, perkhidmatan dan sebagainya. Seperti yang kita lihat, banyak juga kajian-kajian ataupun mini penyelidikan telah dilakukan oleh pelajar-pelajar IPT di mana mereka mengkaji tentang pemahaman, pembudayaan IT dalam aktiviti perniagaan, penerimaan, penggunaan media-media sosial sebagai alat dalam perniagaan. Okay, ada banyak penyelidikan ke arah perniagaan secara e-dagang telah dilakukan, dan hasil ataupun dapatan kajian itu menunjukkan perkara positif yang berlaku di mana masyarakat pada hari ini kebanyakannya sudah menyedari peri pentingnya terhadap IT, learning about IT, celik IT, dan perkara ini semua perlu dianggap sebagai satu cabaran dalam menghadapi dunia yang semakin mencabarlah. Okay, sehingga kan sekarang ini rata-rata kegiatan harian kita adalah melalui hujung jari kita. Seperti contoh aplikasi-aplikasi yang kerajaan sendiri wujudkan untuk menyesuaikan kehidupan manusia hari ini dengan normal baharu. Aplikasi-aplikasi seperti e-wallet, Boost, Touch and Go, Settle, MySejahtera, dan di mana aplikasi-aplikasi ini merupakan sesuatu yang kreatif dan inovatif, dan seharusnya ia memberi impak kepada aktiviti perniagaan. Jadi orang kata teknologi ni suka atau tidak, kita kena belajar, kita kena celik IT. Nak orang yang berniaga. Dalam usaha untuk mendapatkan suatu tempat di dalam masyarakat, suatu rangkaian IT, kita perlu mengenali mana mereka dari perspektif kehendak dan keperluan. Sehubungan dengan itu, pencapaian dalam bidang perniagaan melalui social media dapat meningkatkan taraf perniagaan yang ditawarkan mengikut kualiti kehendak pelanggan dan meningkatkan tahap kemesraan pada setiap individu yang terlibat. Jadi setiap usahawan perlu menitik beratkan atau mempertimbangkan inovasi dalam pelaksanaan aktiviti perniagaan mereka, di mana mereka perlu sedar, mereka perlu akur terhadap perubahan gaya hidup manusia yang semakin complicated pada masa akan datang terutamanya. So kalau kita tidak bersedia daripada sekarang, kita bimbang usahawan-usahawan yang ada pada hari ini akan ketinggalan. Saya juga melihat kepada bagaimanakah nasib usahawan IKS, di mana rata-rata mereka tidak mempunyai satu platform yang boleh membawa mereka ke arah yang lebih tinggi. Saya lihat kerajaan
saya lihat kerajaan perlu melakukan sesuatu lah terhadap industri kecil dan sederhana kerana nasib mereka perlu dibela. Mereka perlu dibimbing dan dilatih supaya mereka tidak ketinggalan berbanding dengan usahawan-usahawan yang celik IT ni. Sebab kita tengok usahawan IKS ni kebanyakannya yang berada di kampung-kampung, kawasan-kawasan pedalaman. Sekiranya nasib mereka ini tidak dibela ataupun mereka ini tidak dibimbing dan dipantau aktiviti perniagaan mereka, saya bimbang mereka akan ketinggalan lah. Kerana mereka itu menjalankan perniagaan atas dasar kita kata menyerahkan kepada peraih, pemborong, dan akhirnya yang mendapat nama adalah orang tengah, sedangkan usahawan yang sebenarnya adalah yang berada di kampung-kampung, pedalaman-pedalaman. Jadi saya melihat ia merupakan satu keperluan untuk melihat ataupun membela nasib usahawan-usahawan IKS yang berada di pedalaman ataupun kawasan-kawasan yang sukar dicapai oleh teknologi khususnya lah. Saya nak melihat kepada kepentingan media sosial sebagai platform perniagaan. Media sosial ni menjadi medium penting dalam bidang pemasaran bagi banyak perniagaan dan salah satu cara terbaik untuk menarik perhatian pelanggan terhadap produk-produk yang dikeluarkan sesuatu syarikat. Benda ni sebenarnya telah menjadi normal dalam bidang perniagaan secara tidak sedar sebenarnya, di mana apabila wujudnya media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp sendiri, dan Telegram dan sebagainya, apa yang kita tidak sedar ataupun kita tidak perasan, sedikit-sedikit orang ramai mula menjadikan ataupun menumpukan perhatian mereka terhadap apa yang disiarkan di media sosial. Jadi apabila aktiviti perniagaan sudah mula disebar luas, banyak iklan-iklan dipaparkan dalam Facebook, IG dan sebagainya, telah menarik perhatian sehingga beratus ribu orang pada satu-satu masa. Contohnya macam FB Live, mereka meraih penonton, audiens yang melihat mereka live di media sosial, dan ini menyebabkan usahawan-usahawan ataupun peniaga-peniaga berlumba-lumba untuk mengiklankan, menyiarkan produk mereka, perkhidmatan mereka dalam media sosial ini. Platform media sosial seperti blog, Facebook, Twitter, IG, WhatsApp mempunyai beberapa manfaat bagi syarikat-syarikat dalam merentasi format media tradisional seperti media cetak dan iklan TV, brosur, risalah dan kempen email. Selain itu, media sosial kini merupakan sebahagian daripada usaha pihak IT yang mengetengahkan media sosial secara semula jadi supaya boleh menjana ke laman web anda. Berikut adalah beberapa kepentingan medium media sosial ni berbanding dengan medium tradisional lah. Yang pertamanya, kelebihannya kos rendah. Kos apabila mereka menggunakan medium media sosial ini lebih rendah berbanding mereka perlu melaburkan sejumlah wang untuk mengiklankan barangan mereka di televisyen, yang mana 1 second memerlukan pembayaran sehingga beratus ribu, berpuluh ribu.
Berbanding kalau kita mengiklankan di media sosial, okay, kita setakat hanya perlu mempunyai akaun media sosial dan bijak menggunakan peluang dan ruang yang ada di dalam media sosial. Okay. Perniagaan boleh menggunakan media sosial untuk membuat dan mengedarkan bahan promosi seperti artikel, video dan audio, okay, yang muncul dalam akhbar, di radio atau di TV, dan mengedarkan kandungan ini melalui media sosial juga memberikan mereka lebih banyak peluang untuk menarik orang lain tertarik dengan produk mereka. Memang ini telah terbukti bahawa hari ini terlalu banyak iklan produk dan perkhidmatan yang disiarkan di FB Live. Macam saya sendiri pun suka tengok iklan-iklan di IG, di Facebook, dan saya lihat dia punya respon itu adalah sangat-sangat positif. Sangat positif. Manfaat media sosial ini juga mampu layari tanpa had dan sepadan. Kerana kita boleh melangkaui melebihi daripada tempat tinggal ataupun tempat asal kita lah, luar negeri sehingga luar negara. Sebab media sosial ini dia punya penggunaan adalah tanpa sempadan. Sempadan lah, tak ada sempadan. Okay. Pengguna mampu mendapat pulangan yang positif ataupun terbaik disebabkan kelebihan dari segi penjimatan kos, pengiklanan dan modal untuk mempromosi sesuatu produk. Kelebihan yang ketiga, penggunaan yang mudah dan menjimatkan. Once you ada knowledge tentang IT, basic IT, okay, you boleh aktif dalam aktif dalam memasarkan produk di dalam talian. Yang keempat, kelebihan dia capaian global lah. Okay. Platform media sosial mampu menyesuaikan kandungan bagi setiap segmen pasaran dan memberi perniagaan peluang untuk mendapat maklum balas mengenai perniagaan mereka secara luas berbanding sebelum ini. Sebab kita boleh melangkau kawasan yang lebih jauh, yang sangat jauh daripada kita. Okay, yang kelima, kelebihannya mudah berkomunikasi. Saluran media sosial menawarkan peluang yang hebat untuk berinteraksi dengan pelanggan atau menjalin hubungan perniagaan. Maksudnya kita boleh create networking juga melalui penggunaan media sosial. Kita boleh mendapatkan sumber maklum balas secara segera, mendapatkan idea-idea apabila terdapat cadangan, komen ataupun komplain daripada audien ataupun pelanggan-pelanggan. Daripada situ kita boleh meningkatkan mutu perkhidmatan pelanggan. Okay, tanpa ada kos sebenarnya. Kecanggihan komunikasi media sosial dari segi perbualan dan rakaman video amatlah berguna bagi pengguna yang ingin melihat produk berkenaan secara langsung. Sebab bila kita buat FB live, kita boleh komen ataupun kita boleh maksudnya audien boleh komen dan melihat barang yang dijual itu secara langsung dan lebih dekat. Dan ini dapat meningkatkan perhubungan pelanggan dengan penjual lah. Yang keenam, fleksibel. Penyesuaian media sosial ini menjadikan pengurusan kandungan lebih fleksibel. Maklumat boleh dikemas kini bila-bila masa, dan ini tidak sama sekali dapat dilakukan oleh iklan bercetak, artikel akhbar ataupun ciri majalah ataupun di televisyen. Itu yang bagus dia. Apa yang lebih penting, maklumat boleh diterbit dalam beberapa saat sahaja dan ini dapat memastikan kandungan mereka sentiasa dikemas kini. Dengan penggunaan media sosial di internet, segala maklumat dan data dapat disimpan. Oleh sebab ini, tidak perlu risau sekiranya kita terlupa untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Maksudnya kita boleh menyimpan semua data ataupun maklumat di dalam media sosial itu. Okey?
Okey, saya rasa cukup dulu untuk kali ini. Nanti kita akan sambung ke topik yang lain. So nanti jangan lupa rekodkan kehadiran dekat link di Google Classroom. Okey, kita sudahi kelas hari ini dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih untuk masa kamu berdua. Okey, sehingga kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.